Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi ataupun 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Hadis karangan Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pernah beberapa kali kita sebut sebelum daripada ni, kitab Syu'abil Iman ataupun Mukhtasar Syu'abil Iman ni pada asalnya adalah suatu kitab yang besar. Kitab Syu'abil Iman, kitab besar sebenarnya. Kitab panjang lah, besar, yang dikarang oleh Imam Baihaqi, seorang ulama besar dalam bidang hadis. Yang mana antara sebab Imam Baihaqi dia karang kitab yang dikenali sebagai Syu'abil Iman berjilid-jilid, bukan satu jilid, berjilid-jilid. Yang ada dalam PDF hamba tu 8 jilid lebih kurang. 8 jilid. Satu-satu jilid tu setebal Al-Quranul Karim. Besarlah kitab Syu'abil Iman. Dan antara sebab Imam Baihaqi mengarang kitab tersebut adalah kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna aw qal bid'un wa sab'una syu'bah." Iman ni dia ada 60 lebih ataupun syok daripada rawi ataupun 70 lebih cabang. Rasul kata iman dia ada 60 lebih ataupun 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling tinggi sekali. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Yang paling rendah adalah membuang perkara yang mengganggu daripada tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Manakala malu adalah satu cabang daripada iman. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar ada 70 lebih cabang iman. Cuma yang dikhabar secara terperinci 3 je. Yang pertamanya ucapan la ilaha illallah. Yang keduanya adalah membuang perkara yang mengganggu daripada jalan manusia. Yang ketiganya adalah malu. Hak selain daripada itu tidak disebut dalam hadis ni. Maka ulama-ulama hadis cuba mengkaji. Ulama-ulama kaji dah mana lagi selain daripada 3 ni. Maka akhirnya Imam Baihaqi buat satu kitab yang mana dalam kitab tersebut dia mengumpul segala cabang-cabang iman berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Dan antara kelebihan kitab Syu'abil Iman karangan Imam Baihaqi adalah bukan hanya dibuat mari dalil daripada Quran, dalil daripada hadis, bahkan dibuat mari juga perkataan-perkataan ulama-ulama, perkataan hukama, orang yang bijak pandai di dalam kitab tersebut. Imam Al-Qazwini ketika dia melihat kitab Syu'abil Iman Imam Baihaqi, dia tengok, oh kitab ni bagus ni. Macam mana lah kitab ni. Tapi Allah main banyak jilid, siapa nak baca? Orang-orang yang mempunyai hemah tinggi saja yang mampu untuk membaca buku tersebut. Maka jadi dang panjang sangat ni, orang nak baca tu takut. Nak baca tu jadi takut. Oh banyak nak habis bila besar sangat. Kalau zaman kita kok Allah nak beli warna mai 5-600. Kalau zaman kita kok. Jadi maksudnya kitab tu bagus tapi kurang orang yang dapat mengambil manfaat. Maka Imam Al-Qazwini
Dia duk fikir macam mana nak orang dapat ambil manfaat daripada kitab ni. Dia cuba ringkaskan. Ringkas jadi kecil je. Yang mana dalam mukhtasar ringkasan kitab Syu'abil Iman ni, dia hanya buat mari dalam satu cabang iman dia buat mari ayat Al-Quran, mungkin satu ayat, mungkin dua, ataupun 2-3 ayat yang pendek. Lepas tu dia mari hadis, mungkin satu hadis dan mungkin 2 hadis. Dan dia buat mari perkataan-perkataan syair. Lepas tu dia buat mari perkataan-perkataan hukama, perkataan-perkataan ulama yang sesuai dengan tajuk yang dibincangkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang ni kita pada muka surat 74 berkenaan dengan cabang iman yang 39, wajib bersikap warak pada makanan dan minuman serta menjauhi perkara yang tidak halal. Yang mana muka surat 74 tu dia menceritakan tentang hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang minum arak. Jadi kita alhamdulillah, kita rasa dan beryakinlah orang hak yang mari dengar siang malam dah tak ada dah togok arak. Dah tahu dah takut ada lagi hak yang di luar pengetahuan kita kan. Orang hak mari dengar siang malam ni rasanya tak ada dah togok arak. Melainkan kalau jenis dulu nano apa semua sekali lepas tu isah sekejap jumpa gu lama pula mungkin mungkinlah. Baik, tapi rasanya dah ada dah. Kita rasa nak togok arak tu dah dah. Cuma zaman kita ni masalah yang berkait dengan arak bukan togok arak. Untuk orang hak yang duk belajar sokmo ni ada benda hak yang lain. Contoh kita kata bekerja di suatu tempat yang mana ada melibatkan arak. Kadang-kadang membantu ataupun ada nampak tak dapat lah bantu tapi bawa arak ke, akak arak ke, orang hak yang bawa lori nya bawa arak dok sekarang. Kan berlaku di zaman kita kan, hak kerja di pasar raya, dia bahagian cashier ni siapa belaka barang hak yang orang beli saat ni ke dia. Jadi hak tu adalah. Ataupun kalau pergi duduk di hotel hak besar-besar luar negara tu, makanan dihidangkan dengan dicampur sedikit arak. Hak zaman kita lah ni. Ataupun kalau orang hak yang ada jawatan tinggi ataupun orang hak yang terkenal duduk dalam majlis VIP, ada pula bejenu arak. Jangan main di tempat kita ni hak yang bercerita ni. Hak yang bercerita di tempat kita. Kadang-kadang majlis VIP besar-besar tu ada arak tak sekarang. Ada arak. Kadang-kadang tu bahaya sikit Hak tu masalah. Di zaman kita ni orang hak yang mari duduk dengar surah ni memang tak minum arak dah, tapi terlibat dengan perkara-perkara tersebut. Allah Rabbi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang hamba sebut saat ni tu semuanya ada dalil yang menunjuk bahawasanya agama kita larang. Sebagai contoh, dalam satu majlis yang ada arak, kita dilarang duduk dalam majlis tersebut. Tak kiralah majlis VIP ke, benda tak kiralah. Walaupun majlis saat ni tu dianjur oleh kerajaan ke, dianjur oleh siapa, tapi kalau dalam majlis tersebut ada hidangan arak, maka tidak boleh kita duduk. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamri," kata Rasulullah. Sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan dia duduk di atas majlis yang pada tempat tersebut ada hidangan arak. Jangan dia duduk. Di tempat kita ada, kita cerita ni di tempat kita ada. Di tempat kita ada. Allahu Rabbi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di tempat kita kata di Terengganu, maksudnya di negara kita lah. Majlis VIP ada arak, majlis VIP. Tak tahulah siapa yang pernah masuk majlis VIP dia tengok kedok. Hamba tak pernah masuk. Orang ajak masuk hamba tak pergi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba cerita maksud gini, hamba tak pergi tu ada satu ketika tu ada seorang sahabat hamba tu, dia ajak hamba supaya menjadi penasihat sekian. Kita dah kabur. Ni cerita lama dah. Menjadi penasihat sekian. Tapi masalah hamba cerita tanya dah kalau majlis besar-besar kan ni. Dia kata majlis besar-besar agak ada lah. Dia gitu. Ni cerita lama dah Cerita ni zaman P.Ramlee dia. Cerita lama. Hamba kata hamba tak ambuh. Takut mulut kita dikunci. Takut gitulah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi katanya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam As-Sahihain. Okey, dalam kitab kita dia banyak guna perkataan As-Sahihain.
Okey, kita kena faham apa maksud as-sahihain. Dia perkataan as-sahihain dia menunjuk kepada dua sahih. Kalau dalam orang belajar bahasa Arab dia panggil muthanna ataupun isim tathniyah. Sahihain, dua sahih. Yang dimaksud dengan dua sahih di sini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dua sahih maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, diriwayat juga oleh Imam Muslim dari dalam kitab sahihnya daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana kata Aisyah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bit'i faqal kullu syarabin askar fahuwa haram. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang peramang madu. Peramang madu, maksud benda peramang madu, maksudnya dia tok madu, lepas tu dia perang. Dia perang mungkin dalam 2-3 hari, jadi madu sana itu jadi benda mabuk, lepas tu minum. Apakah hukum? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, setiap minuman yang memabukkan ia adalah haram. Apa jua minuman yang memabukkan, hukum dia adalah haram. Apa jua minuman? Tak kira lah nama benda al-bit'i ke, nama nira ke, nama tuwak ke, mutak nama benda pun. Tapi antara musibah di akhir zaman dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam dalam kitab sahihnya secara muallaq tapi dengan sirah jazam. Kalau orang-orang belajar ilmu hadis dia fahamlah apa kata benda. Imam Bukhari riwayat hadis ini dalam kitab sahih Bukhari dengan secara muallaq ataupun secara ta'liq dengan sirah jazam. Maksudnya hadis ini adalah hadis sahih walaupun secara ta'liq, walaupun terputus benda tidak disebut kesemua sanad dia. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal khamra wal hadira wal ma'azif. Maksudnya akan ada di dalam umatku aqwam, beberapa kaum ramai. Mereka yang menghalalkan kemaluan. Asal kemaluan perempuan adalah diharamkan. Dia pusing kau tu, pusing kau ni, dia menghalalkan perbuatan tersebut. Sebagai contoh nikah mut'ah. Sebagai contoh. Lepas tu wal khamra dan arak. Dia menghalalkan arak. Kalau kita tengok zaman kita tak ada orang yang menghalalkan arak. Tapi dia cuba pusing. Dia tak nama lain, pusing kau tu, pusing kau ni. Maka dia tak nama arak. Jadi kita ingat boleh minum lah sebab bukan nama arak. Rupa-rupanya memang arak juga. Campuran arak. Kalau tak arak sungguh pun campuran arak. Macam kita ke bawah setengah. Benda hotel-hotel luar negara, tak tahu lah tempat kita ada juga. Ni sebab hamba tahu, hamba dak pernah pun duduk dalam hotel-hotel gitu, sebab sahabat-sahabat kita hok yang berada di sana tu ditanya kita boleh dak makan makanan hok yang masak tu menggunakan arak. Hamba tak tahulah lagu mana makanan dianya. Cuma daripada segi hukum tidak dibolehkan. Jadi sebab arak hukum dia adalah najis, campurkan arak dalam makanan hukum dia adalah tidak dibolehkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap minuman yang memabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram. Setiap minuman yang memabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram. Jadi dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim kata Rasulullah, setiap minuman yang memabukkan hukum dia adalah arak. Setiap arak hukum dia adalah haram. Jadi bermaknanya setiap minuman yang memabukkan hukum dia adalah haram. Tapi jangan kita faham hadis yang tadi pun sama dengan hadis ni. Jadi kalau minuman tu minum banyak mabuk, kalau minum sikit tak mabuk, maka boleh minum sikit. Sebab dalam hadis kata Rasulullah, kullu syarabin askar fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka hukum dia adalah haram. Jadi bermakna kalau minuman tu minum banyak mabuk, kalau minum sikit dah mabuk, jadi tak ada masalah lah, sebab hak yang haramnya kerana mabuk. Baik. Memang asal arak diharamkan kerana mabuk. Tetapi di sana ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut setiap perkara yang memabukkan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Setiap benda yang banyak saat itu memabukkan, maka sikit pun juga hukum dia adalah haram.
Dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, setiap minuman yang kalau minum lebih kurang dalam 9 kilo mabuk, maka minum sebesar tapak tangan pun tetap hukum dia adalah haram. Jadi, bukanlah bermakna ketika Rasul kata setiap minuman yang memabukkan hukum dia adalah haram. Jadi kalau minum banyak haram, kalau minum banyak mabuk, maka hukum dia haram. Kalau minum sikit tidak mabuk, maka hukum dia adalah tidak haram. Bukan lagu tu. Bukan maksud lagu tu. Sebab di sana ada hadis yang lain yang secara jelas Nabi SAW menyebut bahawasanya setiap benda yang memabukkan, kalau minum banyak, maka minum sikit sekalipun tetap hukum dia adalah haram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita kata makanan yang dimasak dengan arak. Kita katakan dah makan makanan tu dah mabuk dah. Dah mabuk dah. Makan makanan tu dah mabuk. Tapi dia kata sedap ke mana tak tahu. Tetap hukum dia adalah tidak dibolehkan. Seterusnya katanya hadis riwayatnya lagi dalam as-sahihain, dalam sahihain maksudnya Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fid dunya, man syaribal khamra fid dunya, thumma lam yatub minha, hurimaha fil akhirah." Maksudnya, sesiapa yang minum arak di dalam dunia, kemudian tidak bertaubat daripadanya, maka ia diharamkan baginya di negeri akhirat. Arak tu akan diharamkan kepada dia di negeri akhirat. Orang yang minum arak di atas dunia, kemudian dia tidak bertaubat, maka arak saat itu akan diharamkan dia di negeri akhirat. Dia tidak boleh minum arak di negeri akhirat. Antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada penghuni syurga adalah arak. Lagu mana nikmat arak? Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Bagaimana kau arak dalam syurga? Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Tapi yang pastinya kata Rasulullah, apa yang Allah taala siapkan kepada ahli syurga adalah ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Perkara nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengari oleh telinga, dan tidak pernah ataupun terlintas dalam hati. Itu nikmat syurga. Kalau kita cerita bab nikmat syurga ni, Allahu Rabbi, memang cukup hebat. Nikmat syurga. Syurga adalah tempat nikmat. Syurga adalah tempat nikmat. Antara nikmat syurga adalah arak. Tetapi orang yang minum arak di atas dunia, kalau dia tidak bertaubat, dia tidak akan dapat minum arak di negeri akhirat nanti. Dan mungkin bukan setakat tidak dapat minum arak, bahkan mungkin dia tidak dapat masuk syurga tu. Orang yang minum arak, dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya, ketika dia melakukan maksiat tersebut, dia menghalalkan perbuatan itu. Setiap orang yang menghalalkan perkara yang disepakati oleh ulama bahawasanya hukum dia adalah haram, dia terkeluar daripada agama Islam. Dia dikirakan murtad. Antara perkara yang menyebabkan seseorang tu jatuh ke dalam murtad, menyebabkan seorang tu kufur, wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, adalah dia telah menghalalkan perkara yang disepakati oleh ulama. Antara perkara yang disepakati oleh ulama tentang hukumnya adalah arak. Orang yang menghalalkan arak terkeluar daripada agama Islam. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan tersebut, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah, kekal dalam neraka selama-lama. Berbeza dengan golongan yang kedua, golongan yang minum arak, tapi dia tahu hukum haram, tapi tetap dia buat juga. Dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Maka kalau dia mati, dia tidak bertaubat kepada Allah, dia akan masuk syurga. Kerana setiap orang yang mati ada iman walaupun sebesar zarah, pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelumnya diseksa dengan qada kejahatan yang dibuat, dan mungkin Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan dia, tetapi dia akan diharamkan daripada mencapai nikmat minum arak dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di kalangan kita yang pernah melakukan perkara tersebut sebelum daripada ni, mungkin pernah makan ubat batuk dan seumpamanya, maka bertaubat kepada Allah, tu jalan penyelesaiannya. Kita orang yang insaf ni, orang yang maksudnya yang boleh duduk surah bala ni, dia latar belakang dia sebelum daripada jadi baik ini tak sama. Tak sama. Ada orang ni yang gini, ada orang ni gini, ada orang ni gini, ada orang ni gini. Ada orang duduk dalam cor lama mana dah. Kak tua lah ni pun jadi baik sikit. Lepas tu dulu habis benda rasa belaka. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah pada penghujung umur dia. Kerana Allah Taala ingin bagi kebaikan kepada dia,
maka benda hak yang dia buat, benda hak yang jahat-jahat dulu, bertaubat kepada Allah, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat dia. Walaupun dia pernah makan pek kuda ke, isap dadah ke, minum arak ke, Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa dia kalau sekiranya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada dia meninggal dunia. Seterusnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam As-Sahihain. Maksud As-Sahihain kita kabar tadi Bukhari dan Muslim. Katanya, kata Abu Hurairah, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi biilya biqadahain min khamrin wa laban fanadhara ilayhima thumma akhadha al-laban faqala lahu Jibril alaihi salam alhamdulillahi alladhi hadaka lil fitrah law akhadhta al-khamra laghawat ummatuka. Maksud dia pada malam Isra. Dia sebenarnya hadis ni kalau kita tengok dalam beberapa riwayat ada menceritakan ketika Rasul bermi'raj, ada ketika menceritakan ketika Rasul sedang berisra. Dia sebenarnya Isra dan Mi'raj adalah dua perkara yang berbeza. Isra perjalanan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Itu makna Isra. Manakala Mi'raj adalah naik kepada langit pertama, langit kedua sampai kepada Sidratul Muntaha. Baik, itu Mi'raj. Cuma ada kalau kita tengok berkenaan hadis yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilih untuk minum di antara arak dengan susu, ada riwayat menyebut satu lagi madu. Baik. Jadi sebenarnya ada hadis menceritakan berlaku pada malam Isra. Ada hadis menceritakan berlakunya pada malam Mi'raj di langit tu. Maka dalam menghuraikan permasalahan ni, ulama menyebut mungkin berlaku beberapa kali. Bukan berlaku sekali. Maksudnya berlaku di Baitul Maqdis sekali, berlaku pada langit sekali. Diberi pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj dia berlaku kepada Rasul sebelum daripada Rasul berhijrah. Jadi ketika tu arak belum lagi diharamkan. Ketika tu arak belum lagi diharamkan. Arak diharamkan setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan arak ni diharamkan secara berperingkat. Pada awalnya bukan oleh kerana arak ni adalah minuman yang diminum oleh kebanyakan masyarakat Arab, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada dilantik menjadi nabi lagi tidak menyentuh arak. Dan arak ni oleh kerana minuman yang diminumkan oleh kebanyakan orang Arab ketika tu, jadi pengharaman arak dia bukanlah pengharaman sekaligus, bukan secara sikit-sikit. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku sebelum Rasulullah berhijrah. Jadi seketika itu arak belum lagi diharamkan. Jadi pada malam Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi dua bekas yang mengandungi arak dan susu ketika berada di Ilya. Ilya ni adalah Baitul Maqdis di Palestin tu lah. Itu Ilya, nama dia. Maka baginda melihat keduanya. Kemudian Rasulullah mengambil susu. Ada riwayat menyebut Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Rasulullah untuk memilih susu. Jadi diberi kepada Rasulullah dua bekas. Malaikat Jibril alaihissalam kabar kepada Rasulullah, ikhtar, pilih wahai Muhammad, pilih awak mana sih. Ada riwayat menyebut bahawasanya Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Rasulullah agar memilih susu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu walaupun ketika itu arak dibolehkan. Maksudnya arak belum lagi diharamkan. Jadi lepas daripada Rasulullah memilih susu, lalu Jibril alaihissalam berkata kepadanya, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepadamu, yang telah menunjukkanmu kepada fitrah. Malaikat Jibril mengucap alhamdulillah. Kerana ketika Rasulullah memilih arak, yang mana malaikat Jibril mengetahui pada suatu ketika ketika Rasulullah memilih susu, yang mana mungkin malaikat Jibril alaihissalam mengetahui bahawasanya arak akan diharamkan. Jadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih suatu benda yang dihalal pada permulaan dan penghujung sampai sekarang benda itu halal, iaitu susu. Baik, dan susu adalah makanan yang mula-mula dimakan oleh kanak-kanak. Mula-mula yang makanan yang menjadi makanan kepada kanak-kanak adalah susu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap seorang di kalangan kamu dilahirkan di atas fitrah, di atas kesucian. Kan kita masa kita budak, kita ni suci daripada sebarang dosa. Baik. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih arak, memilih arak pula. Ketika Rasulullah memilih susu,
Jadi kata malaikat Jibril, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana mung telah memilih fitrah. Kalaulah kamu mengambil agak, nescaya umatmu akan sesat. Maksudnya ramai umatmu sesat. Tu pun hak yang Rasul dak pilih agak pun ramai juga orang sesat. Ramai juga orang sesat hak yang Rasul dak pilih agak. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih agak, tak tahulah banyak mana hak yang akan sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis riwayatnya lagi dalam As-Sahihain. Riwayatnya kembali kepada Abu Hurairah. Dalam As-Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yashrabul khamra asy-syaribu hina yashrabuha wa huwa mu'min." Al-hadis. Maksudnya, seorang yang minum arak, dia tidak meminum arak sedangkan dia beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tu dia minum arak, dia tidak akan minum ketika dia beriman. Maksudnya ketika dia minum saat ni tak ada iman. Ketika dia minum tak ada iman. Tu maksud dia. Kata ulama, tak ada iman sungguh ke tak ada iman guana? Kata ulama, mungkin tak ada iman sungguh. Maksudnya dia saat itu jatuh ke dalam kufur. Ketika mana dia jatuh dalam kufur? Ketika dia minum arak, dia berpegang, dia beriktikad arak saat itu hukum dia adalah halal. Jadi orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan dengan kesepakatan ulama terkeluar daripada agama Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya kata ulama, kalau sekiranya masa dia minum arak, dia tahu hukum dia haram. Bukan dia tahu hukum dia haram, tapi dia buat juga. Maka yang dimaksud tak ada iman ketika dia minum arak adalah tidak ada kesempurnaan iman. Maksudnya dia tetap lagi dihukumkan sebagai orang beriman, tetapi kesempurnaan iman tak ada. Maksudnya iman dia tidak sempurna. Itu maksud dia. Seseorang yang minum arak tidak meminumnya sedangkan dia beriman. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hadis ini sebenarnya hadis panjang. Kata Rasul, tidak mencuri seorang yang mencuri sedangkan dia beriman. Tidak minum arak seorang yang minum arak sedangkan dia beriman. Tidak berzina seorang yang berzina sedangkan dia beriman. Maka cara huraian macam kita ke bawah tadi. Mungkin tak ada iman sungguh, tidak ada hakikat iman. Tak ada iman sungguh, dia terkeluar daripada agama Islam. Bilakah terkeluar daripada agama Islam? Ketika dia minum arak, ketika dia curi, ketika dia berzina? Ketika mana dia saat itu menghalalkan perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan tersebut adalah diharamkan dengan kesepakatan ulama. Itu yang pertama. Berbeza dengan orang yang melakukan maksiat itu, dia tidak menghalalkan, dia tidak menghukum halal, dia tahu haram, tapi dia buat juga. Maka dia telah melakukan dosa besar yang tidak mengeluarkan dia daripada agama Islam, tetapi iman dia tidak sempurna ketika dia melakukan hal tersebut. Habis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita nak masuk dalam syair dan ucapan hikmah yang berkait dengan arak. Dengan sanad yang bersambung kepada Al-Baihaqi. Al-Baihaqi memberitahu kami dengan sanadnya daripada Al-Hasan, katanya, dia Imam Al-Qazwini, khabar beberapa kali dah. Imam Al-Qazwini dia tidak sempat dengan Imam Baihaqi. Jauh di antara Imam Al-Qazwini dengan Imam Baihaqi. Jadi Imam Al-Qazwini walaupun dia tidak sempat dengan Imam Baihaqi, dia tidak berguru direct dengan Imam Baihaqi, tapi apa hak yang diambil dalam kitab dia ni daripada Imam Baihaqi sebenarnya mempunyai sanad yang bersambung. Maksud dia mempunyai sanad yang bersambung, dia belajar daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia sampai kepada Imam Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi ketika dia menceritakan perkataan-perkataan ulama dalam kitab dia, sebenarnya Imam Baihaqi dia ambil perkataan tersebut daripada guru dia ambil daripada guru dia sampai kepada ulama itu. Sebagai contoh, ni perkataan siapa? Hasan Al-Basri. Imam Baihaqi tidak sempat berjumpa dengan Hasan Al-Basri kerana Hasan Al-Basri adalah tabi'in, tabi'in hak besar. Dia sempat dengar ramai di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama besar yang sempat dengan sahabat. Imam Baihaqi jauh dengan Imam Hasan Al-Basri. Ketika Imam Baihaqi menyebut perkataan Hasan Al-Basri dalam kitab Syu'abil Iman dia, maka Imam Al-Baihaqi dia kabur, dia ambil daripada siapa, ambil daripada siapa sampai kepada Hasan Al-Basri. Itu dipanggil sanad. Begitu juga ketika Imam Al-Qazwini dia sebut perkataan ni diambil daripada Imam Baihaqi. Aku juga mempunyai sanad sehingga kepada Imam Baihaqi. Ini nak khabar gitu. Aku juga mempunyai sanad perkataan ni sehingga Imam Baihaqi.
Yang mana aku ambil daripada guru aku ambil daripada guru aku ambil daripada guru aku, sampai kepada Imam Baihaqi, sambung pula sanad ni daripada Imam Baihaqi hingga kepada Imam Hasan Al-Basri. Kita nak cerita gitu je lah. Nak cerita gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hamba sendiri, hamba kitab Syu'abil Iman ataupun Mukhtasar Syu'abil Iman ke Syu'abil Iman ke, hamba tidak ada sanad secara dipanggil sanad khas. Hamba ada secara sanad am. Maksudnya sanad am ni adalah ada beberapa orang guru hamba, dia belajar kitab ni secara terperinci, lepas tu dia bagi ijazah kepada hamba. Gitu je lah. Ijazah ammah dipanggil. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya dengan sanad yang bersambung kepada Imam Baihaqi. Imam Baihaqi memberitahu kami dengan sanadnya daripada Hasan Al-Basri. Katanya Hasan Al-Basri, jaa rajulun binabidhin ila ahabbi khalqillahi ilaihi afsadah, yakni al-aql. Maksudnya seorang lelaki pernah datang kepada insan yang paling dicintai Allah dengan membawa nabi, sehingga dia merosakkan insan tersebut. Maksudnya merosakkan akal orang tersebut. Jadi seorang lelaki dia bawa arak kepada seorang yang baik. Orang baik wak pergi bawa arak orang baik, pandai dia pusing kat tu, pusing kat ni, akhirnya orang tu minum sampai habis rosak orang tu. Punca daripada arak. Hak yang duk baik selama ke ni hilang habis kerana arak. Hilang habis kerana arak. Dalam hadis kata Rasulullah, arak ni adalah ibu kepada kejahatan. Ummul khaba'if, ibu kepada kejahatan. Sebab dia ibu kepada kejahatan, kerana apabila seorang tu minum arak, hilang kewarasan. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dan mungkin dia saat itu berzina dengan mak dia, mungkin berzina dengan keluarga dia, mungkin berzina dengan adik-beradik dia. Dah tak ada dah akal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah arak adalah ibu kepada segala kejahatan. Orang baik dan kena arak ada baik dah, sebab akal tak nak mikir dah. Baik. Seterusnya kata dia, pernah ditanya kepada salah seorang Arab, mengapa kamu tidak minum nabith? Mu tak minum arak lah kalau cakap kita benda yang memabukkan. Jadi ada orang Arab tu, orang Arab dulu, orang tanya dia, apa mu tak minum arak sedangkan orang pakat minum belaka? Orang ni dipandai. Dia kata aku tak minum arak, dia bukan cakap bab hukum. Dia tak cakap bab hukum. Aku tak minum arak kerana dia, bukan kerana arak saat itu haram tak. Arak tu memang tetap haram. Maksudnya dia saat itu jadikan alasan ni sebagai panduan untuk dia tidak minum arak. Dia kata kan, wallahi ma arda aqli sahihan fa kaifa udkhilu ilaihi ma yufsidu. Demi Allah yang telah redha terhadap akalku dengan menjadikannya sihat, maka bagaimana pula aku boleh memasukkan sesuatu yang mampu merosakkannya. Dia kata mana? Ya, dalam ada riwayat yang kedua yang disebut di dalam kitab tafsir, Allahu Rabbi yang melupa dah, tafsir Al-Tha'labi ke, melupa apa yang disebut dalam kitab tersebut, yang mana dalam kitab tersebut lafaz dia gini, wa hukiya anna rajulan min hukama'il arab qila lah, dihikayatkan, diceritakan bahawasanya dalam satu kitab tafsir Imam Al-Tha'labi ke, nama dia melupa. Tadi yang medang tengok sekejap, tapi yang melupa nama tafsir tu. Dihikayatkan, diceritakan bahawa seorang lelaki daripada orang yang bijak pandai di kalangan orang Arab, ketika ada orang tanya kepada dia, lima la tashrabun nabith, kenapa dia tidak minum arak? Dikatakan faqal Allahu manahani aqli sahiha, Allah Ta'ala telah mengurnia, menganugerah kepada aku akal yang baik, akal yang sihat. Maka fakaifa udkhilu alaihi ma yufsidu, maka bagaimana aku memasukkan ke atas akal aku perkara yang boleh merosakkan akal aku. Jadi ketika Allah Ta'ala kurniakan kepada akal aku molek, apa aku nak rosakkan akal aku? Tengok alasan dia. Sebab itulah aku tidak minum arak. Dia tahu arak tu hukum dia adalah haram, cuma dia bagi alasan hak yang boleh kita terima. Maksudnya orang hak yang minum arak, hak yang dah ambil tahu hukum pun boleh terima. Kan Allah Ta'ala kurnia kepadamu akal hak yang molek kan? Apa mu pergi rosakkan akalmu? Siapa kena nak mikir langsung apabila minum arak? Tu maksud dia. Seterusnya kata dia, diriwayatkan daripada Al-Hakam bin Hisham, beliau berkata kepada anaknya, dia kata mana kepada anak dia, ya bunai, iyyaka wan nabith,
fa innahu qai'un fi shidqik wa salhun ala 'aqibik wa haddun fi dhahrik wa takunu dhuhkatan lisibyan wa asiran liddayan. Maksudnya, wahai anakku, jauhilah nabidh. Mu kena jauh daripada nabidh. Nabidh ni agaklah, cakap kita agaklah. Cakap kita gitulah. Sebenarnya nabidh dia ada maksud dia. Cakap kita agaklah mudah-mudah. Jauhilah nabidh kerana ia adalah lelehang muntah di tepi mulutnya. Di tepi mulutmu. Kalau mu minum kotor nampak. Ni tubik air liur kali bolak awak mulut air liur busuk bangur bau. Yang pertama. Yang keduanya, najis di atas punggungmu. Berok pun tak sedar dah dah minum arak, busuk kohong. Hukuman hak di belakangmu. Kalau sabit kesalahan, ada hukuman hudud yang dilaksanakan. Atas belakangmu kena rodang. Dan menjadi kamu bahan tawa kepada anak-anak, budak-budak pakat duk suka. Dah ngaruk kali. Duk cakap nak ambil bulang lah, nak ambil bintang lah, nak terbang lah, duk cakap ngaruk kali. Budak-budak dah suka je. Tengok. Lepas tu, dan serta menjadi tawanan di hadapan Tuhan yang Maha Penghisap. Mu akan dipenjara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud. Mu akan jadi tawanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata buruk belaka arak ni. Buruk belaka. Allah akan minum arak busuk kohong. Busuk kohong akan minum arak ni. Baik. Jadi wuduh dah. Tengok. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari tu sekali yang ada di satu tempat di Thailand tu, masa hamba belajar di Fatani dulu. Hamba pergi di nama tempat tu Terang. Terang ni jauh lah. Daripada Tani nak sampai Terang tu lebih kurang dalam 12 jam hamba rasa naik kereta api. Dah ingat dah lama dah. Pergi sampai sana tu tak ada orang pandai cakap Melayu dah, tapi ada perkampungan Islam lah. Kat tempat kita pergi ada perkampungan Islam. Cuma orang Islam sana tu sama je dengan orang Siang, orang Kapir, sama je. tak ada beza, sama je. Jauh daripada agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pergi pakai jubah apa sekali ke Kawang sana. Sampai pagi tu minum arak dah orang Melayu. Orang Melayu. Ya orang Melayu kau. Orang Melayu juga, orang Melayu kita, tapi tak pandai cakap Melayu. Minum arak dah pagi hari, minum arak dah. Mari cakap dengan kita busuk kohong bau. Allah busuk kohong. Mari cakap bolak wak kali. Mari mana kita kau mari sekian. Tapi dah lagi dia mikir bla-bla minum arak pun dah lagi dia mikir. Dia tengok kita ni tok bar kali. Dia pun pergi kedai pergi cari wei beli kita. Dah lah, pergi beli kedai siang pula. Bukan kedai Islam, kedai siang. Nak pergi makan. Kita nak makan, kita nak makan. Kita nak makan, cuma kita tak pandai cakap siang. Benda kawang kita tolong terjemuh bagus kau pergi cari kuih. Belam-belam mabuk pun, busuk kohong pun. Kita tak lalu nak makan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya seorang hukama berkata kepada anaknya, "Ya bunay, ma yad'uka ila an-nabith?" Qal, "Yahdimu ta'ami." Qal, "Wallahi ya bunay, huwa lidinika ahdam." Ada seorang hukama dia katakan kepada anak dia, "Wahai anakku, apa yang mendorongmu untuk meminum nabith?" Jadi anak dia, "Wahai minum arak." Jadi tanya, "Apa mu minum arak?" Pucim dia. Orang minum arak dia macam-macam alasan Macam alasan serabut banyak macam Cina banyak mau serabut dengan buat kerja pun sekali minum arak nak bagi tenang sikit. Macam-macam alasan. Baik, anak dia pun ada alasan kau. Dia kata, dia menjawab, "Ia dapat menghadangkan makananku." Jadi minum arak ni makanan cepat hadang sikit. Lepas tu apa kata dia? Beliau berkata, "Wahai anakku, demi Allah, bukan ia lebih menghadang agamamu. Bukan menghadang makananmu, merosakkan agamamu." Baik. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Idris. Kata dia, "Kullu syarabin muskirun kathiruhu min tamratin aw 'inabin 'asiruhu fa innahu muharramun yasiruhu inni lakum min syarrihi nadhiruhu." Maksudnya, kuantiti yang banyak daripada setiap minuman yang memabukkan, sama ada perahang daripada tamar ataupun anggur, sesungguhnya hanya sedikit daripadanya sudah haram. Kalau benda tu, benda yang memabukkan, banyak memabukkan, tak kira lah daripada perahang buah tamar ke, daripada perahang buah anggur ke, daripada madu ke, apa kemanisan lain, tak kira, yang penting dia memabukkan. Maka kalau dia memabukkan banyak, maka sesungguhnya
hanya sedikit daripadanya sudah haram. Ni sebenarnya adalah maksud daripada hadis Rasulullah. Dibuat syair daripada maksud daripada hadis Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi yang kita sebut tadi. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan Imam Ibn Majah. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram." Setiap benda yang banyak memabukkan, maka sikit juga hukum dia adalah haram. Dia pun buat syair. Dia buat syair, dia kata kuantiti yang banyak daripada setiap minuman yang memabukkan, sama ada perahang daripada tamar ataupun anggur, sesungguhnya hanya sedikit daripadanya sudah haram. Aku adalah memberi peringatan buat kamu tentang keburukannya. Baik. Sebab dia buat syair. Sebab dia orang Arab ni dia suka syair-syair, dia suka. Jadi maksudnya bagi peringatan dengan syair. Macam kita zaman kita ni, ruang untuk kita berdakwah banyak. Kalau orang pandai berdakwah melalui Facebook, silakan dakwah melalui Facebook. Orang kok WhatsApp, silakan. Orang melalui kok perniagaan, dia boleh dakwah melalui perniagaan. Maksudnya ruang untuk berdakwah banyak. Kita pandai bidang dia, maka kita cuba masukkan dakwah melalui bidang kita. Dia ni pandai bab syair. Orang Arab suka syair. Jadi dia pun cuba dakwah melalui syair. Dia pun buat syair yang mana syair tersebut ada hukum yang berkait dengan arak. Baik. Diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya, bapaknya mendendangkan, wa idzan nabidhu 'ala an-nabidhi syaribtahu azra bidinika ma'a dhahabid dirhami. Maksudnya, apabila nabidh demi nabidh yang kamu minum, mu minum arak, pas arak, dia minum arak ni dia ketagih. Lepas minum arak dia ketagih, macam ke rokok dah. Dia ketagih, orang hisap rokok dia tahu lah. Dia ketagih memang ketagih. Dalam surah ni memang bukan tak ada orang hisap rokok, adalah orang hisap rokok kan dia tahulah. Dia ketagih hisap rokok, sama dok dengan arak, dia ketagih. Jadi katanya apabila nabi demi nabi yang kamu minum, ia lebih hina di sisi agamamu di samping duit dirhammu telah habis. Dah hina di sisi agama, duit pun habis. Baik. Seterusnya Al-Husain bin Abdul Rahman telah mendendangkan syair kepada kami. Ara kull qaumin yahfazuna harimahum wa laysa li ashabin nabidhi harimu. Idza ji'tahum hayyuka alfan wa rahabu wa in ghibta anhum sa'atan fadhamimu. Ikha'uhum idza ma darat al-ka's bainahum wa kulluhum rathul wisal sa'um. Fahadha thana'i lam aqul bi jahalatin lakin bihalil fasiqin alim. Maksudnya, aku lihat setiap kaum menjaga kawasan suci mereka. Setiap kaum dia ada kawasan suci dijaga belaka. Sedangkan tiada kawasan suci bagi para peminum Nabi. Tak ada kawasan suci. Orang yang minum arak tak ada. Dah hilang akal habis dia buat. Dia ceroboh habis dan hilang akal. Tidak ada kewarasan kan? Apabila engkau datangi mereka, mereka sambutmu dengan baik dan mengalukanmu. Setelah engkau pergi meninggalkan mereka, walaupun seketika, datanglah saat yang ini. Nampak depan orang beres lagi, baik apa semua sekali. Dan mugi kok, contohnya togok arak Ikatan persaudaraan mereka dapat dilihat apabila gelas berisi arak berlegar di antara mereka. Semuanya sentiasa bergelumang dengan kerosakan serta terhuyung hayang. Inilah celaanku yang aku tidak katakan dalam keadaan jahil. Aku cela ni bukan aku kata dalam keadaan aku jahil. Aku tahu benda ni. Tetapi aku tahu tentang tabiat golongan fasik. Tengok dia kata ikatan persaudaraan mereka dapat dilihat apabila gelas berisi arak berlegar di antara mereka. Jadi persaudaraan mereka dapat dilihat apabila gelas berisi arak berlegar di antara mereka. Semuanya sentiasa bergelumang dengan kerosakan serta terhuyung hayang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minum arak, minum ramai-ramai ni lebih suka daripada minum seorang. Minum ramai-ramai. Orang cerita gambar, dah tahu orang cerita gambar. Lepas tu orang yang peminum arak tegar ni, dia memang pemurah dalam belanja arak ke geng-geng dia. Orang yang peminum arak tegar ni, dia memang pemurah dalam bab tu. Dia belanja arak ke geng-geng dia. Baik. Dah hamba tahu mana cerita ni? Hamba tahu adalah orang yang belajar dengan hamba yang insah dah. Dia kata, benda kalau benda meeting kan, meeting pas Indonesia. Lepas tu lepas masuk bar, masuk kelab malam. Setengah-setengah set kontraktor, setengah-setengah geng-geng peguam.
Tapi yang dok cerita bukan di Terengganu ni, cerita di negeri lain ni. Baik. Dia pergi meeting di sana tau. Lepas tu kan meeting saja. Masuk keluar malam pun sekali. Agak togok biasa je ustaz. Dia cerita. Tapi puak ni dia cerita gambar lah. Puak ni dia kata kalau bab belanja agak memang pemurah sungguh. Dia agak murah-murah dia belanja memang berabi sungguh piti. Dia suka kali minum ramai-ramai. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita daripada kejahatan maksiat agak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis memelihara makanan dan minuman. Sebuah hadis Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan kitab hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر بك أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Hadis ni hadis yang masyhur. Hadis ni rasanya kalau orang yang duduk dalam majlis ilmu ni biasa dengar lah hadis ni. Rasanya surah Hikmah berapa kali dah baca kitab hadis 40. Hadis ni ada dalam hadis 40. Hadis ni orang ngapal. Cuma mungkin kita dengar lama dah ingat pula. Dalam hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, maksud kita, wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Suci. Allah Ta'ala Tuhan yang tayyib, Maha Suci daripada segala kekurangan. Sedikit pun tidak ada kekurangan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan golongan orang yang beriman dengan perintah yang disampaikan kepada para rasul. Allah Ta'ala, wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Suci, Dia tidak menerima kita tinggal. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang suci sahaja. Allah Ta'ala tidak menerima sesuatu melainkan benda itu benda-benda bersih. Benda yang tidak bersih Allah Ta'ala tidak terima. Benda yang tidak bersih Allah Ta'ala tidak terima. Orang yang bersedekah, yang mana hasil daripada yang dia sedekah saat itu dia dapat daripada perkara yang haram, mungkin daripada usaha yang haram, mungkin benda itu benda haram, maka Allah Ta'ala tidak terima. Sebab Allah Ta'ala tidak terima melainkan benda yang baik. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala tidak menerima melainkan benda yang baik. Sebab itulah, jadi kalau kita pergi curi lipat orang, bukan kita, contoh saja pergi curi lipat orang, tujuan dia nak sedekah. Ambil lipat nak sedekah. Sebab dia ingat orang ni, dia ingatkan kalau orang buat satu kebaikan diganda sekurang-kurangnya 10. Orang buat satu kebaikan diganda 10. Buat satu kejahatan boleh saja. Nak negara Tuhan sikit jadi curi lipat dapat satu kejahatan, pergi sedekah boleh 10. Jadi tolak sebab kejahatan jadi boleh lagi 9. Sedap weh. Buat nega gitu, hutung so. Nega tahangi je. Nega tahangi. Dia kan satu kejahatan satu je kan? Boleh. Ni disebut dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala kata dalam hadis faman hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Maksudnya sesiapa yang ingin melakukan kejahatan, lepas tu dilakukan satu kejahatan tersebut, maka Allah Ta'ala tulis hanya satu kejahatan saja, satu kesalahan. Jadi curi lipat boleh satu je dosa. Dah sedekah boleh 10. Jadi tolak jadi boleh 9. Negara tangi untung soe. Habis lipat orang masjid surah nyebahang. Baik. Betul tak buat perbuatan lagu tu? Tak betul. Sebab benda tak betul? Sebab Allah Ta'ala tidak menerima melainkan perkara yang baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Munggi sedekah daripada perkara yang mencuri saat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Suci. Dia tidak menerima sesuatu melainkan benda yang suci sahaja. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan golongan orang beriman dengan perintah yang disampaikan kepada para rasul. Allah Ta'ala perintah kepada kita ni, yang mana perintah ni pernah Allah Ta'ala suruh kepada para rasul. Semua kita tahu bahawasanya manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia adalah para rasul. Para rasul adalah manusia yang paling sempurna dan paling mulia. Pastinya perintah Allah Ta'ala kepada para rasul adalah perintah yang paling mulia. Kerana Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang paling mulia.
tiba-tiba perintah yang mulia itu diperintahkan kepada kita. Bermakna kita orang beriman ni adalah orang yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala memerintahkan kepada kita suatu perkara yang penuh diperintahkan kepada orang yang cukup mulia di sisi Allah, iaitu para rasul. Benda yang Allah Taala perintahkan kepada para rasul, firman-Nya, wahai para rasul, makanlah daripada benda-benda yang baik. Allah Ta'ala suruh Rasul makan daripada benda yang baik. Maksud benda yang baik adalah benda yang halal. Halal benda itu dan halal hasil hak yang dapat. Kan kadang-kadang benda ni haram, zat dia haram. Kadang-kadang zat dia tidak haram, tapi daripada usaha yang haram. Nasi tak haram, zat nasi tu. Tetapi orang tu dapat nasi kerana masuk dalam kedai makan, dia makan-makan dia tak bayar. Order pernah datang meja, sampai masa nak habis makan tu tengok tuang pekedai pusing lain lagi tak bayar. Nasi bukan najis nasi hukum dia halal makan, tetapi oleh kerana perbuatan dia saat itu jadi haram. Baik, kadang-kadang makanan tu sendiri haram. Makan babi haram, bangkai haram, kucing haram, okey, agak haram. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul, wahai para Rasul, makanlah daripada benda-benda yang baik, benda yang halal, dan kerjakanlah amal-amal soleh. Kata ulama, sebahagian ulama ketika menafsirkan ayat ini, apa Allah Ta'ala kata kepada Rasul, wahai Rasul, mu makan benda yang halal, lepas tu melakukan amalan yang baik. Mulakan dengan makan yang halal, lepas tu baru buat amal yang baik. Kerana makanan yang halal ia akan membantu kita melakukan kebaikan. Sebab itulah anak kita kena jaga daripada masuk ke dalam mulut dia benda-benda yang syubhah, benda-benda yang haram. Sebab dia memberi kesan kepada akhlak dia, kepada akhlak anak tersebut. Jadi degi dan seumpamanya. Tengok, Allah Ta'ala khabar kepada Rasul, mu kena makan benda yang baik, benda yang halal, lepas tu melakukan amalan yang baik. Kata sebahagian daripada ulama tafsir, bahawasanya Allah Ta'ala mendahulukan suruh perintah makan perkara yang halal, baru suruh melakukan amalan yang soleh, kerana makanan yang halal akan membantu seseorang melakukan amalan yang soleh. Baik, seterusnya kata dia lagi, sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah Ta'ala khabar kepada kita pula, saling kepada Rasul. Sama tak tengok sama makanlah rezeki yang baik, makanlah rezeki yang halal yang telah kami berikan kepada kamu. Sebagaimana Allah Ta'ala suruh para Rasul makan benda yang halal, begitu juga Allah Ta'ala suruh kita makan benda yang halal. Dan bersyukurlah kepada Allah di atas nikmat tersebut, jika betul kamu beribadat kepadanya. Jika betul-betul kamu beribadat kepada Allah, kamu sembah Allah, mungkin bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian baginda menyebut tentang seorang lelaki. Rasul pun sebut seorang lelaki yang merentas perjalanan yang jauh, dia bermusafir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara orang yang mustajab doa adalah orang musafir. Antara orang yang mustajab doa adalah orang yang bermusafir. Kerana orang yang bermusafir, dia duduk jauh daripada keluarga dia, duduk dalam kesusahan, maka Allah Ta'ala mustajab doa dia. Antara doa orang yang dimustajabkan, doa orang yang bermusafir. Sebab kita kalau orang pergi musafir, ada setengah-setengah tu orang suruh tolong doa kamu dan pergi musafir. Kan demo orang musafir mustajab doa. Ada dalil yang menunjuk bahawasanya, yang menjadi dalil bahawasanya orang yang bermusafir adalah mustajab doa. Jadi Rasul sebut orang ni bermusafir. Jadi yang pertama, dia bermusafir mustajab doa dia. Yang keduanya, merentas perjalanan jauh dalam keadaan kusuk, berdebu, rambut dia kusuk, tidak terurus, muka dia berdebu. Dia saat itu zahir dia duduk dalam kesusahan. Antara orang yang mustajab doa adalah orang yang susah. Okey, rupa bentuk dia saat itu susah, mustajab doa. Dua dah, musafir dah se. Lepas tu rambut dia kusuk, berdebu sekali, susah. Dua, sambil mengangkat kedua tangan ke langit. Angkat tangan. Di sana ada hadis kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan yang maha pemalu lagi maha pemurah. Allah Ta'ala malu apabila hamba dia menadah dua tangan
dan Allah Ta'ala mengembalikan kedua tangan dia dalam keadaan kosong. Jadi kalau orang tu nak benda yang dia nak dapat benda yang dia doa, akak tangan, minta sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, Rasul kata begitu. Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pemalu. Allah Ta'ala yang Tuhan yang Maha Pemurah. Dan Allah Ta'ala malu sekiranya hamba mengangkat dua tangan, mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. 3 yang sepatutnya doa dia mustajab. Lepas tu dia pun katakan wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia kata ya Rabb, ya Rabb, minta sama. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ni dipanggil benda ilhah. Minta, paminta, minta, paminta, minta. Orang yang nak doa dia diterima, dia kena minta sama dengan Allah Ta'ala. Minta sama, minta sama, minta sama, minta sama. Akhirnya Allah Ta'ala bagi. Okey, cukup dah 4 pada dia. Yang pertama, jadi orang musafir. Yang keduanya, rupa parah dia orang susah. Yang ketiganya, dia tak ada tangan. Yang keempatnya, dia ilhah fi doa. Minta sama, minta sama. Tetapi cukup 4 dah pada dia yang sepatutnya doa dia. Kalau ada satu pada dia sekalipun, doa dia mustajab. Tapi 4 ada pada dia mustajab tak setara. Sebab dia, tengok. Kata dia, sedangkan makanannya adalah haram, pakaiannya adalah haram, minumannya adalah haram, dan diberi makan daripada perkara yang haram, kenyang dengan benda yang haram je, maka bagaimanakah permohonannya akan diterima? Allah, macam mana permintaan dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab itulah kita kena jaga. Makanan mesti kita kena jaga. Jaga kalau benda yang haram, jangan sekali-kali kita memasukkan ke dalam mulut kita. Kerana banyak melibatkan doa tidak dimustajab, melibatkan amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni kesilapan dan kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kita dan keluarga kita daripada makan makanan perkara ataupun minuman daripada perkara yang haram. Setengahnya sebuah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dalam As-Sahihain. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita tak sampai pun stesen dia sungguh ni, biarlah panjang lagi kan. Tak apalah, kita tanda molek, insyaAllah sambung balik pada bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi manfaat kepada kita dengan apa yang kita bincang pada malam ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita ada pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.